اللهم إنا قد خرجنا من حولنا وقوتنا إلى حولك وقوتك، ومن علمنا إلى علمك، ومن إرادتنا وقدرتنا إلى إرادتك وقدرتك. افتح علينا فتوح العارفين، وارزقنا فهم النبيين، وحفظ المرسلين، وإلهام الملائكة المقربين. آمين يا رب العالمين. Yang mulia saudara pengerusi majlis, Ustaz Asri yang juga imam Masjid Daerah Seberang Perai Tengah, Ashabul Fadilah, tuan-tuan imam, Ashabul Fadilah, tuan-tuan pengetua dan wakil-wakil pengetua sekolah-sekolah Islam, madrasah-madrasah tahfiz negeri Pulau Pinang, terusnya tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah sekalian. Kita merafakkan kesyukuran yang tidak terhingga kepada Allah Azza wa Jalla di atas limpah kurnia Allah kepada kita, di atas segala nikmat yang Allah Ta'ala berikan kepada kita, yang terbesarnya nikmat Islam dan iman. Dan kita bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla pada hari ini kita masih lagi dipanjangkan usia dan dapat sama-sama menyambut kedatangan hari kemerdekaan buat kali yang ke-63 bagi negara kita. Kita memohon kepada Allah Azza wa Jalla, semoga kemerdekaan ini dikekalkan oleh Allah dan kita diberi kekuatan oleh Allah Azza wa Jalla untuk memenuhkan kemerdekaan ini sebagaimana yang dituntut di dalam agama kita. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah, kalau nak bercakap berkenaan dengan kemerdekaan ini, satu perkara yang amat luas. Kemerdekaan pada perspektif Islam dan bagaimana kita nak relate dengan kemerdekaan yang sedang kita kecapi dan kita nikmati dalam negara kita ini. Dia kena ada insijam ataupun pertautan yang kita faham dengan betul. Bagaimana sejarahnya, bagaimana kedudukan agama Islamnya dalam negara kita, dan bagaimana kemerdekaan itu adalah sesuatu yang menuntut kepada kita untuk menjaga jati diri syakhsiyah al-islamiyah li hadhihi ad-daulah, syakhsiyah Islamiyah bagi negara ini, kerana negara ini bukan masuk Islam 2-3 hari. Kita kena ingat alam Melayu telah menerima Islam sejak 1000 tahun yang lalu, dan Islam itulah yang telah memerdekakan kita satu ketika dahulu daripada segala bentuk perhambaan dan memberikan kepada kita nafas untuk masyarakat Islam ini, untuk negara kita ini maju, tersohor, terkenal, tercatat di dalam lembaran-lembaran sejarah dengan pengamalan dan pembinaan tamadun umat bangsa Melayu ini dengan agama Allah Azza wa Jalla. Bagaimana sejarah kita kena faham, sejarah Kedah Tua, sejarah Kedah Tua, kerajaan-kerajaan Melayu yang dahulu, kerajaan Melaka, kerajaan Petani, kerajaan Aceh, kerajaan Pasai dan sebagainya. Dan ini semua adalah elemen-elemen kekuatan yang berteraskan kepada Islam yang telah pun dijarah oleh pihak penjajah, dan alhamdulillah kita telah pun dimerdekakan oleh Allah Azza wa Jalla. Sebab itu suatu yang amat menarik dan unik untuk kita faham dalam sejarah negara kita ini, bagaimana kemerdekaan itu di samping umat Islam nak mengembalikan kekuasaan mereka ataupun mengembalikan hak mereka di negara mereka sendiri, ada ketikanya mereka terpaksa berkorban beberapa kepentingan dan perkara-perkara untuk demi kemajuan, demi keamanan dan untuk hidup bersama. Baik, itu dalam negara kita alhamdulillah ada beberapa teras utama yang mesti difahami, sama ada orang muda ataupun orang yang pernah jadi orang muda, supaya kita tidak mencerobohi asas-asas
yang mana itu di antara perkara yang diletakkan untuk memelihara dan untuk mempertahankan kedaulatan agama Allah Azza wa Jalla di dalam negara kita ini. Kedudukan agama Islam, kedudukan istimewa agama Islam, kedudukan istimewa orang-orang Melayu sebagai tuan ataupun sebagai orang asal bagi negara ini, kedudukan raja-raja Melayu dan sebagainya. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah, pada pagi ini insya-Allah kita akan menekuni pada jangka masa yang kita punyai agak terhad 9.30 sampai 12.30 kan. 12.30 kita nak makan pula, jadi kita ada lebih kurang 180 minit. Yang ada ni lebih kurang 60 lah, 60 ayat Quran dengan hadis tu lebih kurang 60. Setiap satu tu kita hanya ada masa 3 minit untuk dibacakan sahaja. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah, apa yang cuba saya nak sampaikan di sini adalah suatu kefahaman yang jelas berkenaan dengan kepimpinan, tetapi sebagai satu idea sahaja bagaimana kepimpinan yang ada dalam agama kita, yang dipelopori oleh agama kita, dan sebagai suatu pembuka minda untuk kita sebagai orang yang memimpin, terutamanya yang ada bersama dengan kita pada pagi ini, pengetua-pengetua ataupun wakil-wakil pengetua. Pengetua baru pun ada, saya tengok pengetua-pengetua, wakil-wakil pengetua, supaya memahami tentang tanggungjawab dan supaya dapat meneliti beberapa petunjuk daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam menggayakan kepimpinan kita, insya-Allah. Nas itu banyak, tetapi saya saring beberapa perkara yang rasa dapat dimasukkan, dan mungkin dapat diperkembangkan lagi. Tuan-tuan dapat memperkembangkan lagi dengan pembacaan dan sebagainya. Banyak buku-buku berkenaan dengan kepimpinan yang ditulis oleh para ulama kita, di antaranya Sirajul Muluk, yang terbaik di antara yang baiknya Sirajul Muluk karangan Al-Imam At-Tartushi, seorang ulama dalam mazhab Maliki. Dalam mazhab Syafi'i Ahkamus Sultaniyah yang dikarang oleh Al-Imam Al-Mawardi, dan banyak lagi. Yang baru-baru ni banyaklah. Said Hawa ada tulis Fusulun fil Amiri wal Imarah, pemimpin dan kepimpinan dan sebagainya. Baik, jadi nota ni menghimpunkan beberapa potong ayat Al-Quran dan hadis-hadis baginda sallallahu alaihi wasallam yang berkaitan dengan urusan kepimpinan. Nota ada, insya-Allah. Saya mulakan dengan hadza bayanul linnas, yang dijodolkan dengan Al-Wardatul Hamra fi Nasihatil Umara, Melayunya renda-renda sampin 40 wasiat bingkisan buat para pemimpin. Ahlan wa sahlan. Nasihat ikhlas buat pemimpin, bakal pemimpin, orang yang bercita-cita hendak menjadi pemimpin dan penyokong mana-mana kumpulan dan pimpinan umat Islam. Dia nak habang di sini, kita ni dengan urusan kepimpinan, ada orang kata saya tak mau ambil tahu. Saya tak mau ambil tahu, saya tak terlibat. Saya tak mau ambil tahu. Ustaz Salmi kata saya tak mau ambil tahu. Saya nak tumpu masjid saya dengan tahfiz saya saja. Tapi tidak. Sebenarnya boleh dikatakan kebanyakan 99.9999% orang Islam ni dia terlibat dengan urusan kepimpinan. Sama ada dia sebagai pemimpin, bakal pemimpin, orang bercita-cita nak jadi pemimpin, orang menyokong mana-mana kumpulan, orang menyokong mana-mana orang untuk menjadi pemimpin, orang bekerja untuk mengangkat orang jadi pemimpin, orang yang meluat mana-mana orang menjadi pemimpin, dia juga terlibat dengan urusan kepimpinan, hatta dalam bentuk meluat. Mana ada kaitan dia dengan urusan kepimpinan, dan dia kena faham, dia kena reti sebahagian daripada apa yang penting dalam urusan kepimpinan ini. Himpunan Abu Uthman Hafidin
Al-Balfasi Al-Filfilani. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu al-atammanil akmalan ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Dengan penuh rasa syukur kehadrat ilahi, kami persembahkan kepada umat Islam sebuah nota kecil yang menghimpunkan nas-nas syarak yang berkaitan dengan kepimpinan di dalam Islam. Kepimpinan seperti yang dinyatakan oleh Al-Imam Al-Mawardi adalah jawatan yang diwujudkan bagi meneruskan tugas kenabian di dalam menegakkan agama dan mengurus tadbir urusan dunia dan kehidupan berdasarkan hukum hakam agama. Al-imamatu mawdu'atun fi khilafatin nubuwah li hirasatid din wa siyasatid dunya wa adhafa Ibn Khaldun bihi ay bid-din. Kepimpinan adalah sesuatu yang diletakkan, mawdu', yang diwujudkan. Tugas dia adalah li khilafatin nubuwah, untuk menggantikan tugas kenabian. Tuan-tuan di sekolah, tuan-tuan di masjid, tuan-tuan di kampung, tuan-tuan dalam keluarga tuan-tuan nak menggantikan tugas itu, nak mewarisi tugas kenabian sallallahu alaihi wasallam dalam urusan apa? Yang pertama sekali hirasatuddin. Di mana tahap kepimpinan sekalipun, di rumah ke, di pejabat ke, di sekolah ke, di kampung ke, di masjid ke, dalam peringkat Dewan Undangan Negeri ke, dalam peringkat Parlimen ke, sebagai raja ke, sebagai apa sekalipun, tugas paling utama hirasatuddin, untuk menjaga agama. Kalau dengan kepimpinan kita menggadai agama, kita merosak agama, kita adalah pengkhianat nombor satu dalam agama kita. Yang pertama hirasatuddin, dan yang kedua wasiyasatud dunya, untuk menguruskan urusan keduniaan, pentadbiran biddin, dengan agama. Jadi saya sebagai orang yang bertanggungjawab dengan kepimpinan pendidikan di negeri Pulau Pinang, memberi ingat kepada seluruh kepimpinan institusi sekolah-sekolah Islam negeri Pulau Pinang. Saya harap bukan main belakang lah ni, kan, sebahagiannya, untuk memastikan agama itu terjaga, dan susun tadbir kita adalah berdasarkan kepada hukum hakam yang ditetapkan oleh agama Allah Azza wa Jalla. 3 benda yang kita mesti setuju bab agama kita. Yang pertama berkenaan dengan ma'inu hadzal din, punca agama ni, mata ayat agama ni mai pada mana? Ma'inu hadzal din adalah sumber yang sahih daripada Al-Quran, As-Sunnah, dan pahaman yang diberikan oleh para ulama yang mu'tabar. Okey, itu satu. Yang kita kata agama kita ni adalah masdaruhu, apa yang puncanya adalah daripada Al-Quran, As-Sunnah, dan panduan memahaminya daripada ulama yang mu'tabar. Jangan ambil Quran Sunnah tetapi dengan panduan pemahaman yang salah daripada orang yang sesat. Banyak. Itu banyak. Itu yang pertama. Yang kedua, yang ni 3 perkara ni saya harap kita tidak ada khilaf pada perkara ini. Yang kedua, bahwasanya agama kita ini adalah manhajun syamilun kamilun yang yastau'ibu jami' jawanibi al-haya al-insaniyah. Yang kata agama kita ini adalah satu manhaj, tata cara, manhaj garis panduan, manhaj SOP. Ni mai masuk tadi, SOP, semua pakai purdah. Hak jantan-jantan pun pakai purdah. Pasal apa? Pada ada SOP. Bahkan dalam agama ini, dalam kehidupan ada SOP-nya,
dan SOP-nya itu adalah syamil mutakamil, syamil kamil mutakamil. Sesuatu yang lengkap, syumul, sesuatu yang sempurna dan saling menyempurnakan. Tak boleh ambil satu sudut tinggal satu sudut, semua sekali kena pakai. Yang merangkumi seluruh aspek yang berkaitan dengan aktiviti kehidupan kemanusiaan. Jangan tang aktiviti surau ikut Islam, aktiviti urusan keuangan sekolah contohnya ikut tidak Islam. Aktiviti ceramah ikut Islam, aktiviti sukan tidak ikut Islam. Aktiviti sembahyang jenazah ikut Islam, tiba-tiba aktiviti co-curriculum tidak ikut Islam. Tak mau. A to Z kena mematuhi, kena menuruti, kena menepati garis panduan yang diletakkan oleh syariat. Mai kayuh bersekat saja, pakai pakaian dah tak patuh syariat. Nampak seketui tang tu, seketui tang ni. Perempuan pun ramai lah ni. Ni kalau nak buka kelab kayuh basikal ke apa ke di sekolah, no problem. Ada masalah ke? Tak ada masalah. Oh, buat keluar hadis lah, al-mu'minul qawiyyu khairun wa ahabbu ila Allah minal mu'minid dha'if. Okey, no problem. Tapi tengok tang pakaian, kita nak terkejut. Panggil kita pula buat pelepasan. Tu yang kita nak kena faham. Islam kita Islam Quran Sunnah, ajaran Ahlus Sunnah. Satu. Yang kedua, Islam kita bukan Islam semayang dengan puasa ya. Semua, everything must obey to Islam law. Kena turut patuh dengan peraturan Islam. Dan yang ketiga, Islam yang kita miliki ini adalah Islam alladhi yughayyir, Islam yang merubah. Bukan Islam yang jumud, bukan Islam yang statik, tetapi Islam yang merubah daripada kufur kepada Islam, daripada syirik kepada tauhid, daripada jahiliyah kepada iman yang berteraskan kepada ilmu, daripada alpa kepada ingat, daripada maksiat kepada taat, dan seterusnya. Kalau tak buat aktiviti Islam, baca doa, nak makan, lepas tu nak buat pelepasan Islam kot nulah, Islam kot ni lah, lepas tu apa pun tidak menepati syariat dan tidak merubah syakhsiah para pelajar kepada yang lebih baik, kepada yang menepati dengan syariat, kita tak mahu. Ini saya cakap pada konteks kepimpinan sekolah. Dalam konteks kepimpinan yang lebih besar pun macam tu juga. Islam Quran Sunnah, Islam syumul dan Islam yang merubah. Kalau kita naik ada jawatan kepimpinan, Abang Syok, orang panggil Tuan Mudir, Sahibul Fadilah, Tuan Guru, Sahibul Fadilah ke apa ke. Kalau ni YB yang berhormat gitu, jadi dapat jawatan, jadi menteri ke, jadi apakah, wakil rakyat ke apakah, tiba-tiba tidak merubah apa-apa untuk ke arah yang lebih baik, untuk ke arah yang bertepatan dengan Islam. So kita hanya sekadar makan gaji. Tiga benda ni saya harap kita tidak khilaf. Baik. Al-Ghazali dan Al-Alusi. Al-Ghazali rahmatullahi alaih, Hujjatul Islam, menyebut di dalam Al-Arba'in fi Usuluddin. Al-Imam Al-Alusi menyebutnya di dalam kitab tafsir beliau yang masyhur dalam mentafsirkan, wa idh qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Dalam mentafsirkan makna khilafah itu, mereka menyebut di antaranya adalah bahwasanya kepimpinan dan agama itu adalah dua saudara kembar. Ad-din wal khilafatu tau'aman. Agama dan kepimpinan itu adalah dua saudara kembar. Fa fi irtifa'i ahadihima irtifa'ul akhar. Pada mengangkat salah satunya akan mengangkat yang satu lagi. Diangkat kepimpinan Islam, maka agama pun akan terangkat. Diangkat agama, kepimpinan pun akan terangkat.
Dijatuhkan kepimpinan Islam, agama pun akan jatuh. Dijatuhkan agama, kepimpinan Islam pun akan jatuh. Agama adalah asas, manakala kepimpinan pula adalah penjaga. Ad-dinu ussun was-sultanu harisun, kata Imam Al-Ghazali rahmatullahi alaih. Sesuatu yang tidak ada asas akan runtuh, dan sesuatu yang tidak ada penjaga akan hilang. Famala ussalahu famahdumun wa ma la harisalahu fadha'i'u. Ini bererti kepimpinan yang tidak menjadikan agama sebagai asas akan membawa keruntuhan. Daripada awal kita kena habang, kena asasnya agama, kena asasnya iman, kena asasnya taqwa, kena asasnya nak mengabdikan diri kepada Allah Azza wa Jalla. Kalau just struggle for power, untuk dapat kuasa, untuk dapat jawatan, dan nak yatamatta' bil manasib, dia nak nak bersukaria, nak enjoy dengan jawatan yang dia ada, maka dia akan membawa keruntuhan dan dia sendiri akan runtuh. Sebab itu kepimpinan hendaklah berasaskan kepada agama, kerana sesuatu yang tidak ada asas akan runtuh, dan sesuatu yang tiada penjaga akan hilang. Ini bererti kepimpinan yang tidak menjadikan agama sebagai asas akan membawa keruntuhan. Begitulah pula agama yang tidak dilindungi kuasa kepimpinan akan dipersia-siakan. Banyak mana hukum hakam agama tidak dapat dilaksanakan, tidak dapat dilakukan, tidak dapat ditatbiq apabila tidak ada kuasa. Nak buat masjid ke, tidak. Nak bagi kebenaran sembahyang jemaat ke, itu semua dengan perintah imam dengan erti ketua negara. Sikit, benda sikit. Apalagi benda yang besar. Sebab itu kepimpinan yang mempertahankan agama itu sesuatu yang mesti ditegakkan dan mesti dipertahankan. Meruntuhkan kepimpinan yang memelihara agama itu adalah suatu pengkhianatan kepada agama Allah Azza wa Jalla. Ada orang yang berpemikiran dengan pemikiran sekularisme. Ini jarang orang cakap bab sekularisme, tetapi inilah yang melanda umat Islam. Penyakit sekularisme yang menimpa dunia barat satu ketika dahulu, hasil penentangan mereka kepada kezaliman dan kejahatan yang dilakukan oleh pihak agamawan di negara mereka, telah cuba diekspor dan diekspor oleh mereka, tetapi diimport pemikiran itu oleh sebahagian umat Islam yang terpengaruh. Walhal perkara itu tidak berlaku dalam negara Islam. Maka agama pun dipisahkan daripada urusan pentadbiran. Maka ramai di kalangan umat beriktikad dengan fahaman sekular. Kita dengar hatta orang-orang yang ada nama mengatakan agama ini amalan masing-masing. Agama ini penghayatan individu, kalau kuat iman okeylah, tak ada masalah. Agama adalah hati masing-masing, apa masalah? Dia tidak begitu. Dalam Islam tidak begitu. Dalam Islam memang agama adalah agama masing-masing, setiap orang ada agama, tetapi penghayatan beragama itu ada levelnya. Ada level individu, ada level keluarga, ada level masyarakat, ada level negara dan sebagainya. Kalau masing-masing ikutlah mak Islam, bapa kapiang, anak 3 orang Islam, 5 orang anak lagi kapiang, boleh kan benda tu? Tak boleh. Sebab itu 3 perkara saya habaq tadi. Yang pertama Islam, agama Quran Sunnah. Yang kedua agama syumul. Agama yang syumul ni agama yang lengkap. Dan yang ketiga Islam, agama kita ni agama yang merubah, agama yang mengatok, bukan agama yang diatok. Islam tu dia kena atok, bukan dia diatok. Baik. Justru mempertimbangkan
Mengambil kira dan mengasaskan kepimpinan di atas asas agama adalah satu prinsip yang wajib dipegang oleh setiap Muslim yang meyakini kesyumulan Islam sebagai sebuah cara hidup. Maka adalah diharapkan nota kecil yang disediakan ini dapat menyingkap ufuk-ufuk pemikiran dan jiwa kita untuk menjadi penerus dan pemangkin terhadap kepimpinan yang diwarisi daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan generasi awal Islam. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Baik. Renda-renda sampin 40 wasiat bingkisan buat para pemimpin. Kita mulakan dengan ayatun Qur'aniyah. Bismillahirrahmanirrahim. Muhammadur Rasulullah walladzina ma'ahu asyidda'u 'alal kuffari ruhama'u bainahum tarahum ruk'an sujjadan yabtaghuna fadlan minallahi wa ridwana simahum fi wujuhihim min athari sujud dhalika mathaluhum fit Taurah wa mathaluhum fil Injil kazar'in akhraja shat'ahu fa'azarahu fastaghladha fastawa ala suqihi yu'jibu az-zurra'a liyaghidha bihimul kuffar wa'adallahu alladhina amanu wa 'amilus salihati minhum maghfiratan wa ajran 'azima. Suratul Fath al-ayah at-tasi'ah wal 'ishrin. Muhammad itu adalah utusan Allah dan orang-orang yang bersama dengannya adalah keras terhadap orang-orang kafir. Ini sifat ataupun ini kriteria orang yang menjadi pengikut Nabi sallallahu alaihi wasallam dan kita harapkan para pemimpin itu menjadi seperti ini. Asyidda'u 'alal kuffar. Tuan-tuan kalau rasa ayat ni kurang, terjemahan ini kurang, tuan-tuan boleh ubah keras itu dengan tegas. Tegas terhadap kekufuran. Tetapi berkasih sayang sesama mereka dengan orang beriman. Rahmah dengan orang yang beriman. Kamu lihat mereka rukuk dan sujud mencari kurniaan Allah dan keridhaannya. Rukuk, sujud, mencari kurniaan Allah Azza wa Jalla, artinya niat kena ikhlas. Tujuan kalau dalam konteks kepimpinan ini, konteks kepimpinan itu adalah untuk menjadi wasilah untuk mendapatkan keridhaan Allah Azza wa Jalla. Yabtaghuna fadlan minallahi wa ridwana, untuk mendapat kurniaan dan keridhaan daripada Allah Azza wa Jalla. Rukuk, sujud, tunduk, patuh, taat, hubungan yang kental dengan Allah Azza wa Jalla, kuat beribadat kepada Allah Azza wa Jalla. Jangan bila ada jawatan saja Allah pun buat tak kenal, mayang pun buat lebih kurang, main jemaah pun tak pi, tak cakap dah redha Allah, redha Allah. Perli-perli pula kalau orang cakap bab redha Allah. Perli-perli kalau orang cakap bab redha Allah. Redha Allah, redha Allah. Tu dia nak cari redha apa dalam hidup ini? Tanda-tanda mereka tampak pada muka mereka dari bekas sujud. Maksudnya pada air muka mereka kelihatan keimanan dan kesucian hati mereka. Demikianlah sifat-sifat mereka di dalam Taurat dan sifat-sifat mereka dalam Injil, yaitu seperti tanaman yang mengeluarkan tunasnya. Maka tunas itu menjadikan tanaman itu kuat, lalu menjadi besarlah dia dan tegak lurus di atas pokoknya. Tanaman itu menyenangkan hati penanam-penanamnya, kerana Allah telah menggerunkan hati orang-orang kafir dengan kekuatan orang-orang mukmin. Allah menjanjikan kepada orang yang beriman dan mengerjakan amal yang saleh di antara mereka dengan keampunan dan pahala yang besar. Ayat ni kalau tuan-tuan rujuk dalam kitab tafsir, dan para masyayikh boleh menjadikan ayat ini sebagai asas di dalam tindakan kita, di dalam kepimpinan kita. Muhammadur Rasulullah
walladzina ma'ahu. Kemudian muwasafat dia bagi. Tegas, rahmah. Nampak tak? Ada tegas, ada rahmah, quwwatul as-silati billah, kekuatan hubungan dengan Allah, niat yang betul, yang ikhlas, mencari kelebihan dan keredaan daripada Allah Azza wa Jalla. Bak tunah ni semua dia mewujudkan satu rangkaian, wallahu alam. Dia mewujudkan, menunaskan hasil kerja tu, menunaskan kekuatan kepada agama Allah Azza wa Jalla. Dalam organisasi kita itu mesti diwujudkan tunas-tunas yang memperkukuhkan dan menguatkan gerak kerja untuk menegakkan agama Allah Azza wa Jalla. Baru kita mendapat apa yang dijanjikan oleh Allah Azza wa Jalla. Kemudian firman Allah Ta'ala lagi dalam suratul Ahzab ayat 72, Inna aradna al-amanata 'ala as-samawati wal-ardi wal-jibal fa'abayna an yahmilnaha wa ashfaqna minha wa hamalaha al-insan innahu kana zaluman jahula. Sesungguhnya kami telah mengemukakan tanggungjawab amanah kepada langit, bumi dan gunung ganang. Maka semuanya enggan untuk memikul amanah itu kerana mereka khawatir tidak mampu untuk memikulnya, dan dipikulkanlah amanah itu oleh manusia. Sesungguhnya manusia itu amat zalim dan amat bodoh. Hadis ini, minta maaf bukan hadis, ayat Al-Quran ini adalah berkaitan dengan amanah. Amanatud din, amanah menegakkan agama Allah Azza wa Jalla. Yang bukit, buka, gunung, ganang tidak mampu untuk memikulnya, tetapi dikutip pikul oleh manusia. Wa hamalahal insan, hamala fi'il madhi mabni lil ma'lum, ma'lumul fa'il. Manil fa'il huna al insanu, bukan hamalah Allahul insan, tetapi hamalah al insan, manusia memilih untuk mengambil dan untuk menanggungnya. Baik, itu yang apa-apa jawatan yang kita ada, kita jangan duk kata saya bukan mau sangat orang bagi kat saya lah, apa yang masuk petani beli hari raya tu buat apa? Tidak. Saya bukan mau sangat yang isi borang naik di Tok Imam tu buat apa? Yang hampir interview buat apa? Kita memang nak terima. Bila kita ditawarkan dan kita terima, bila kita terima, kita kena terima dengan penuh kebertanggungjawaban. Jangan jadi sebagai mana yang disebut dalam ayat ini, zaluman jahula. Diingatkan supaya orang yang mengutip amanah kepimpinan untuk diletakkan sendiri oleh tangannya ke atas batang tengkuknya, dia menjadi seorang yang zalum, amat zalim, inaya diri sendiri, gagal meletakkan sesuatu tepat pada tempatnya, jahul, buat kerja bodoh. Okey. Tilka ad-darul akhiratu naj'aluha lilladzina la yuriduna fil ardi 'uluwan lilladzina la yuriduna 'uluwan fil ardi wala fasada wal 'aqibatu lil muttaqin. Once more, kali lagi. Tilka ad-darul akhiratu naj'aluha lilladzina la yuriduna 'uluwan fil ardi wala fasada wal 'aqibatu lil muttaqin. Negeri akhirat itu kami jadikan untuk orang yang tidak ingin menyombongkan diri dan berbuat kerosakan di muka bumi. Dan kesudahan yang baik itu adalah bagi orang-orang yang bertakwa. Al-Qasas 83. Ayat ini umum untuk semua orang. Tapi bayangkan seorang pemimpin, dia mempunyai kuasa untuk diberi peluang oleh Allah Ta'ala dengan kuasanya untuk menyuburkan kebaikan. Dan di tangannya ada juga kuasa untuk meruntuhkan kebaikan dan menyuburkan kejahatan. Tidak? Tidak? Dia boleh buat masjid banyak, dia boleh buat naik kelab banyak. Di sekolah macam tu juga. Dia boleh menjadi pemimpin yang menyuburkan budaya iklim Islami, iklim keagamaan yang mendidik, yang membawa kepada ketakwaan. Dan dia juga ada beri wewenang, kuasa untuk menyekat agama dan untuk membudayakan dengan budaya yang rosak. Jadi
kita kena hati-hati dengan perkara ini, dan kesudahan itu, kejayaan dunia dan akhirat, keberkesanan kepimpinan untuk membawa kebahagiaan dunia akhirat adalah lil muttaqin, bagi orang yang bertakwa kepada Allah Azza wa Jalla. Dan lagi firman Allah Ta'ala, la yattakhidhul mu'minuna al-kafirina awliya'a min dunil mu'minin wa man yaf'al dhalika falaysa minallahi fi shay'in illa an tattaqu minhum tuqa wa yuhadzirukumullahu nafsah wa ila Allahil masir. Surah Ali Imran ayat 28. Janganlah orang yang beriman mengambil orang kafir menjadi teman rapat dengan meninggalkan orang yang beriman. Dan sesiapa yang melakukan larangan yang demikian, maka tiadalah ia mendapat perlindungan dari Allah dalam suatu apapun, kecuali kamu hendak menjaga diri daripada sesuatu bahaya yang ditakuti dari pihak mereka yang kafir itu. Dan Allah perintahkan supaya kamu beringat-ingat terhadap kekuasaan dirinya menyeksa kamu, dan kepada Allah jualah tempat kembali. Lagi firman Allah Ta'ala, minal mu'minina rijalun sadaqu ma'ahadullah alaih faminhum man qadha nahbahu wa minhum man yantazir wa ma baddalu tabdila liyajziyallahu as-sadiqina bisidqihim ويعذب المنافقين إن شاء أو يتوب عليهم إن الله كان غفورا رحيما. Surah Al-Ahzab 23-24. Di antara orang mukmin itu ada orang yang menepati apa yang telah mereka janjikan kepada Allah, maka di antara mereka ada yang gugur, yakni syahid, dan di antara mereka ada pula yang menunggu-nunggu dan mereka tidak merubah janjinya. Mereka tidak merubah janjinya. Wa ma baddalu tabdila. Sekali-kali mereka tidak akan merubah janjinya. Ini ayat ini wallahu alam saya letakkan untuk mengingatkan semua orang dengan janji setianya kepada agama Allah Azza wa Jalla. Dengan sahabat-sahabatnya yang pernah berjuang pada jalan Allah Azza wa Jalla, di antara mereka yang telah pun pergi dahulu menemui Allah Azza wa Jalla. Yang dia tinggal ni, duk tinggal ni 2-3 orang ni pun tak lama mana dah nak bertemu dengan Allah Azza wa Jalla. Tiba-tiba Allah Taala bagi peluang, ruang. Tiba-tiba dia lupa. Dia lupa dengan janjinya, dia lupa dengan kefahaman Islam yang dia ada, dia lupa dengan perjuangan dia, dan dia terpesona dengan dunia yang sekejap yang dia nak nikmati tak sampai 10-12 tahun. Dia pun terpeleok juga mati serupa tu juga. Dan nak jumpa Allah Ta'ala sebagai orang yang baddalu tabdila, orang yang dah ubah dia punya asas prinsip. Kita tak mau. Dia pada awal okey, tapi ujung-ujung terpeleot. Dan al-umur bi khawatimiha, Nabi kata. Setiap urusan itu berdasarkan kepada kesudahan. Bagus. Nak jadi pengetua paling terpeleot sekali. Contohlah, pasal kita dalam urusan kepimpinan sekolah kan. Yang lain pun sama juga. Dalam apa pun sama juga. Atau dalam keluarga pun sama juga. Baik. Supaya Allah memberi balasan kepada orang yang benar itu kerana kebenarannya, dan menyeksa orang munafik jika dikehendakinya atau menerima taubat mereka. Sesungguhnya Allah adalah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Jadi berlaku benarlah dengan janji kita kepada Allah. Berlaku benarlah dengan iman kita yang ada dalam jiwa kita. Berlaku jujurlah dengan kefahaman dan ilmu yang kita ada berkenaan dengan agama yang kita pegang ini. Qul innama ana basharun mithlukum yuha ilayya annama ilahukum ilahun wahid. فَمَنْ كَانَ يَرْجُو لِقَاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا. Katakanlah, sesungguhnya aku manusia biasa seperti kamu yang diwahyukan kepadaku bahawa sesungguhnya Tuhan kamu itu Tuhan yang esa. Barang siapa mengharap perjumpaan dengan Tuhannya,
maka hendaklah dia mengerjakan amal yang saleh dan janganlah ia mempersekutukan seorang pun dalam beribadah kepada Tuhannya. Suratul Kahfi ayat 110. Nabi sendiri pun bukan memperkecilkan martabat kenabian, tidak, tapi Nabi sendiri pun, Nabi habaq, Nabi diperintahkan oleh Allah Azza wa Jalla, baginda sallallahu alaihi wasallam kena taat Allah Azza wa Jalla, melaksanakan wahyu yang diturunkan oleh Allah Azza wa Jalla, menegakkan perjuangan mentauhidkan Allah Azza wa Jalla. Dan siapa yang nak dapat kejayaan apabila jumpa Allah nanti, bertemu dengan Allah, falyamal amalan salihah wala yusyrik biibadati rabbih ahada. Amal itu ibadah kita, jangan syirikkan Allah Azza wa Jalla. Amal kena amal salih. Jadi pemimpin biar boleh masuk syurga. Jangan sebab jadi pemimpin masuk neraka, wal a'yadu billah. Okey. Lagi firman Allah Taala, ayat ni panjang sikit, suratul Maidah ayat 54 58. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله واسع عليم إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون ومن يتول الله ورسوله والذين آمنوا فإن حزب الله هم الغالبون يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا الذين اتخذوا دينكم هزوا ولعبا من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم والكفار أولياء واتقوا الله إن كنتم مؤمنين وإذا ناديتم إلى الصلاة اتخذوها هزوا ولعبا ذلك بأنهم قوم لا يعقلون. Wahai orang yang beriman, sesiapa di antara kamu berpaling tadah dari agamanya menjadi murtad, maka Allah akan mendatangkan suatu kaum. Jadi mula ayat ni bila orang tolak Islam, dibincangkan oleh para ulama, boleh berlakukah dalam umat ini? Mungkin boleh berlaku dan pernah berlaku dalam umat ini, al-irtidad, orang menolak agama Allah Azza wa Jalla. Bila orang tinggalkan Islam, janji Allah akan bangunkan orang yang akan mempertahankan agamanya. La tazalu ta'ifatun min hadhihi al-ummah zahirina 'ala al-haq la yadhurruhum man khadhalhum. Banyak riwayat. Akan senantiasa akan ada kumpulan-kumpulan, taifah-taifah dalam umat ini, orang yang akan memenangkan kebenaran, zahirina 'alal haq, yang akan memenangkan agama Allah Azza wa Jalla. La yadhurruhum man khadhalahum, orang yang menghina mereka, orang yang cuba melemahkan mereka, tidak mampu untuk memberi mudarat kepada mereka. Fizikal mungkin, fizikalnya mungkin, kesusahannya mungkin mereka hadapi, tetapi untuk melemahkan keazaman, keislaman, kekuatan rohani, perjuangan mereka tidak sekali-sekali akan berlaku. Ada riwayat menyebut, ditanya pada baginda sallallahu alaihi wasallam, manhum, mereka ni siapa? Ada riwayat menyebut hum ala abwabi Baitul Maqdis, mereka itu berada di pintu-pintu Baitul
Maqdis. Ini di antara kebenaran apa yang disebut oleh baginda sallallahu alaihi wasallam. Agaknya kalau orang Melayu jadi macam orang Palestin ni, saya ingat lari lama. Betul. Lari lama. Tengoklah dalam gambar bila kawan depa kena tembak. Apa buat apa? Kita lah duk ramai-ramai gini, ada orang musuh main tembak bum 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 bum, kita buat apa? Saya ingat bilik mayat tu penuh kita, tak ada mayat lagi. Ni tepi ni tempat makan tu bilik mayat. Kita ni. Betul. Orang Palestin buat begitu ke? Duk tengok dalam gambar. Dah. Dah. Depa berlindung juga, tapi depa pulun tarik, depa pulun selamatkan kawan depa. Masya-Allah. Tapi ayat ini umum, bila orang tolak Islam, bila orang murtad, pasti Allah akan fasawfa ya'tillahu biqaumin, pasti Allah akan bangunkan dengan satu golongan, satu kaum. Mana muwasafat depa? Ciri mereka, maka Allah akan mendatangkan satu kaum yang ia kasihkan mereka, yuhibbuhum, dan mereka juga kasihkan dia, wa yuhibbuna. Nampak satu sekali orang yang akan bangun memperjuangkan Islam, dan kita mau kepimpinan umat ada sifat ni. Mereka hendaklah menjadi orang, mereka hendaklah menjadi golongan yuhibbuhum wa yuhibbuna. Mereka hendaklah menjadi orang yang Tuhan sayang kat mereka dan mereka sayang kat Allah Ta'ala. Tak mau. Mereka benci Allah, Allah benci mereka. Artinya kepimpinan umat Islam ni kena orang yang kuat hubungannya dengan Allah, imannya clear, tauhidnya clear, ibadahnya clear, tahajud tak tinggal, solat Jumaat tak tinggal, solat jamaah tak tinggal, hukum maka Allah jaga, halal haram jaga, kepentingan agama didahulukan. Yuhibbuhum wa yuhibbuna. Mereka bersifat lemah lembut terhadap orang yang beriman, azillatin 'alal mu'minin, dan tegas gagah terhadap orang-orang yang kufur. Orang yang dengan syiar kekufuran, orang yang membawa agenda kekufuran, kita bertegas dengan mereka. Kita dengan agenda Islam. Jangan dengan agenda Islam kita menjadi orang yang tegas, kita buat susah. Dengan orang yang membawa agenda kekufuran, kita jadi lembek tengkuk. Mereka berjuang dengan bersungguh-sungguh pada jalan Allah. Kerja dia adalah berjihad pada jalan Allah, bukan nak jaga jawatan, bukan nak jaga kedudukan. Dan mereka tidak takut kepada celaan orang yang mencela. Yang orang panggil apa? Apa nama? Orang panggil apa tu? Tipu-tipu tu, perspektif lah, bukan? Apa nama? Saya ni tak pernah ingat orang putih cakap apa lah, guna istilah tu selalu. Cela orang mencela ni kerana apa nama, dalam masyarakat ni dia apa? Bukan hipokrit, dia boleh cerita, dia boleh create satu cerita. Kadang benda tu ada asas sikit-sikit saja, dia boleh buat satu benda dan dia jadi apa nama, perang saraf yang kuat. Apa dia? Tak dengar? Provokasi. Lagi-lagi apa lagi? Propaganda, provokasi. Ni mencela ni bukan cara kutuk-kutuk ya. Tu zaman dulu. Zaman 70-an, zaman 80-an. Ni zaman lah ni dia wujudkan satu cerita tak betul dan benda tu di apa? Apa panggil apa tu? Persepsi. Macam Pepsi tu. Memang dia macam Pepsi tuan-tuan, goncang dia berbuih kan. Dia tak lama, tapi persepsi tu dia boleh kekalkan buih tu, dan kepala orang pun semua kepala orang perak buih. Dia terpengaruh. Orang yang berjuang Islam, dia tak ambil kisah persepsi ke, propaganda ke apa-apa, dia tegas dengan apa? Dengan prinsip dia. Dia ada agenda dia. Dia ada jihad dia. Dia ada perjuangan dia untuk menegakkan yang benar. Persetankan apa yang mereka katakan. Yang demikian itu adalah limpah kurnia yang Allah berikan
kepada sesiapa yang dikehendakinya, kerana Allah maha luas limpah kurnianya, lagi meliputi pengetahuannya. Sesungguhnya penolong kamu hanyalah Allah dan Rasulnya, serta orang-orang yang beriman, yang mendirikan sembahyang dan menunaikan zakat, sedang mereka rukuk tunduk menjunjung perintah Allah. Dan sesiapa yang menjadikan Allah dan Rasulnya serta orang yang beriman itu penolongnya, walinya, maka berjayalah dia. Kerana sesungguhnya golongan yang berpegang kepada agama Allah itulah yang tetap menang. Wahai orang yang beriman, janganlah kamu mengambil orang yang menjadikan agama kamu sebagai ejek-ejekan dan permainan dari kalangan orang yang telah diberikan kitab sebelum kamu, dan orang-orang kafir musyrik itu menjadi penolong-penolong. Dan bertakwalah kepada Allah jika kamu benar-benar orang yang beriman. Dan apabila kamu menyeru azan untuk mengerjakan sembahyang, mereka menjadikan sembahyang itu sebagai ejek-ejekan dan permainan. Yang demikian itu ialah kerana mereka suatu kaum yang tidak berakal. Sadaqallahul azim. Ini beberapa ayat Al-Quran. Banyak lagi ayat Quran tuan-tuan berkenaan dengan kepimpinan yang kita dahulukan dalam nota kecil ini supaya menjadi pertimbangan kepada para pemimpin, para bakal-bakal pemimpin, para orang yang mempromosi orang nak jadi pemimpin, dan tuan-tuan sebagai pemimpin institusi-institusi Islam hendaklah sama-sama menghayati dan melaksanakan tuntutan agama di dalam melestarikan kepimpinan tuan-tuan untuk menjayakan agensi kita itu, institusi kita itu sebagai sesuatu yang nak melahirkan kejayaannya, nak melahirkan manusia yang mengabdikan diri kepada Allah Azza wa Jalla. Baik. Boleh lagi ya? Saya lah boleh lagi kan? Tak larat lah. Baik, bahagian yang kedua, hadis nabawiyah. Oh, saya saja lepas begini, tuan-tuan baca lagi. Bismillah. Buat asyara buah ni, sedap. Bismillahirrahmanirrahim. Ahaditsu nabawiyyatun. Yang pertama, an Abi Hurairah qala bainama an-nabiy sallallahu alaihi wasallam fi majlisin yuhaddithu al-qauma ja'ahu a'rabiyyun faqala mata as-sa'atu famadha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yuhaddithu faqala ba'd al-qaum sami'a ma qala fakariha ma qala وقال بعضهم بل لم يسمع حتى إذا قضى حديثه قال أين أراه السائل عن الساعة قال ها أنا يا رسول الله قال فإذا ضيعت الأمانة فانتظر الساعة قال كيف إضاعتها قال إذا وسد الأمر إلى غير أهله فانتظر الساعة رواه البخاري. Abu Hurairah radhiyallahu anhu meriwayatkan semasa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berada di dalam satu majlis berbual dengan para sahabat, tiba-tiba datang seorang badawi dan bertanya, bilakah berlakunya kiamat? Dia main-main, dia terpa masuk. Ni kiamat bila? Kiamat bila? Biasalah ada hadis riwayat Ahmad menyebut man bada faqad jafa. Siapa yang duduk dengan orang bedui, dia akan jadi kasar. Depa punya tabiat depa kasar. Man bada faqad jafa wa man tabi'a as-sayda ghafala. Siapa yang duduk turut binatang buruan, dia akan lalai. Tuan-tuan tak percaya, tengok orang duduk pergi tahan burung, lalai. Orang kaki mengai, lalai. Kaki mengai, lepas tu Ustaz Salmi tak mau mengai. Kaki mengai, lalai. Kaki jala ikan pun lalai.
Orang yang jenis buruk ni biasanya dia boleh jadi lalai sikit. Man bada faqad jafa. Yang ni nak habaq kata kebiasaan bagi ahli badui ni depa agak kasar. Masuk terus tanya, direct. Orang sembang kau, orang ceramah kau, orang apa kau, dia tak kira. Tak maaf lah, saya duk tengok lah. Kalau orang Melayu ni orang duk pilot dia. Orang kola-kola kan, jangan marah lah. Cakap pun boleh tahan juga. Dia jumpa kita duk jalan ikan. Ha, ustaz, buat apa? Hang tak main mengajar lama, lama tak main mengajar. Dia tak tahu kita bukan larat mengajar. Baik. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meneruskan ucapan baginda dan tidak menghiraukannya. Nabi buat ta'ti ya. Hang tanyalah jangan apa Nabi buat ta'ti. Ada di antara para sahabat berkata, baginda mendengar apa yang dikatakannya, tetapi baginda kurang senang dengan apa yang dikatakan. Cara dia tu mungkin Nabi kurang senang. Ada pula yang berpendapat baginda tidak mendengarnya. Setelah selesai ucapannya, baginda pun bertanya, di manakah orang yang bertanya tadi? Tak mana aku boleh jumpa hak tanya tadi? Orang itu pun berkata, wahai Rasulullah. Baginda bersabda, apabila dipersiakan amanah, maka nantilah kiamat. Para sahabat bertanya, bagaimanakah ia dipersiakan? Jawab baginda sallallahu alaihi wasallam, apabila diserahkan amanah kepada yang bukan ahlinya, maka nantikanlah kiamat. Idza wussidal amru, apabila disandarkan urusan kepimpinan kepada bukan ahlinya, maka nantilah kiamat. Diberikan amanah menjaga kepada seorang pencuri contohnya, nanti akanlah saat kehancuran. Dan begitulah seterusnya. Hadis ni masyhur. Artinya yang nak dikemukakan di sini, hendaklah kita berhati-hati dalam menyandarkan apa-apa urusan kepimpinan, biarlah kepada golongan yang berkeahlian. Baik. Yang kedua, an Abi Hurairah 'anil Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, sab'atun yudhilluhumullahu yawmal qiyamah fi dhillihi yawma la dhilla illa dhilluh, imamun 'adilun وشاب نشأ في عبادة الله ورجل ذكر الله في خلاء ففاضت عيناه ورجل قلبه معلق في المسجد ورجلان تحابا في الله ورجل دعته امرأة ذات منصب وجمال إلى نفسها قال إني أخاف الله ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما صنعت يمينه متفق عليه. Abu Hurairah radhiyallahu anhu meriwayatkan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, 7 golongan yang akan dinaungi Allah pada hari yang tidak ada naungan kecuali naungannya. Yang pertama, pemimpin yang adil. Dalam urusan kepimpinan kita nak abang yang tu. Nombor 1, Nabi kata, yang pertama pemimpin yang adil. Sebab tu ada Tartushi, dia kata afdalu manazili bani Adam, kedudukan martabat yang paling tinggi di kalangan anak Adam ini apa dia? Yang pertama an-nubuwah, kenabian, dan yang kedua al-khilafah, kepimpinan. Jadi pemimpin adalah satu peluang besar untuk mendapat ganjaran yang besar di sisi Allah Azza wa Jalla. Tahniahlah tuan-tuan yang jadi pengetua, guru besar, mudir-mudir madrasah, dipimpin dengan baik, dipimpin dengan sepatutnya, dipimpin dengan manhaj yang betul, insya-Allah akan membuatkan tuan-tuan juga moga-moga termasuk dalam golongan imamun adil. Yang kedua, pemuda yang meningkat usia di dalam beribadah kepada Allah. Yang ketiga,
lelaki yang mengingati Allah ketika sendirian sehingga mengalir air matanya. Yang keempat, lelaki yang hatinya bergantung dengan masjid. Yang kelima, dua lelaki yang keduanya berkasih sayang kerana Allah. Yang keenam, lelaki yang diajak berzina oleh seorang perempuan yang berkedudukan dan cantik, tetapi ia menolaknya dan berkata, sesungguhnya aku takut kepada Allah. Dan yang ketujuh, lelaki yang bersedekah dengan satu sedekah yang disembunyikan sehinggalah tangan kirinya tidak tahu apa yang dilakukan oleh tangan kanannya. Yang ni majaz. Bukan abang masa pergi sedekah tu ambil tangan kiri sembunyi dalam lentung ni. Bukan begitu. Artinya sampai macam tu lah, tangan kiri pun tak tahu, tangan kanan bagi. Janganlah aku tiap-tiap hari pergi masjid aku kunci sedekah ya. Cerita kat orang di kedai kopi, hang pergi buat apa dik? Cari sekupang. Baik. Jadi hadis yang pertama, hadis yang kedua ini nak habaq kata menjadi pemimpin tu satu pahala besar. Satu peluang untuk mendapat kedudukan yang besar di sisi Allah Azza wa Jalla. Yang ketiga, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Idza kharaja thalathatun fi safarin falyu'ammiru ahadahum." Rawahu Abu Dawud wa Abu Ya'la wal Baihaqi wa Dhiya an Abi Sa'id Ibn Majah wa dha'afahu an Abi Dharr. Apa dia ni? Wa Dhiya an Abi Hurairah qala al-Imam An-Nawawi fi Riyadhus Salihin rawahu Abu Dawud bi isnadin hasan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, apabila tiga orang keluar untuk bermusafir, hendaklah mereka melantik salah seorang daripada mereka menjadi ketua. Nah, abang kata urusan kepimpinan ini dengan kita anggap tidak ada asas dalam agama. Nak pergi musafir tiga orang pun Nabi suruh ambil seorang jadi ketua. Ini ada yang mengatakan dhaif, tapi Nawawi menghukumkan dengan hadis hasan.